Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua anak-anak murid cikgu. Okey, selamat datang. Sebelum kita mulakan, cikgu ingin berpesan kepada kamu untuk rujuk buku teks muka surat 113. Okey, hari ini cikgu akan mengajar tentang unit 16. Seperti biasa, seperti minggu lepas juga, unit 16 kehebatan sains. Okey. Dan tajuknya ialah Boleh Saya Bantu Ibu? Okey, boleh rujuk ya muka surat 113. Okey, hari ini tajuknya berkaitan dengan aspek tata bahasa. Standard kandungan 5.3 memahami dan membina ayat mengikut konteks. Dan standard pembelajaran 5.3.1 memahami dan membina pelbagai ayat tunggal dan majmuk mengikut konteks. Maksudnya, hari ini kamu akan belajar tentang ayat majmuk. Okey, kamu semua dah belajar kan ayat tunggal kan? Mari kita imbas kembali ya. Sebelum itu, cuba terangkan skop apa pembelajaran kita pada hari ini. Isi apa pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pertama kita akan mengimbas kembali tentang ayat tunggal. Yang kedua, tentang penerangan tentang ayat majmuk. Serta ayat tunggal juga akan ulang semula. Dan akhir sekali, seperti biasa, kita akan bersama-sama membina ayat sebagai latihan kita pada hari ini. Tugasan lainnya, ini latihan in the video. Okey. Ini sebagai imbas kembali kepada awak semua. Ingat tak? Pesan cikgu, kalau kita ingin mengenal pasti ayat tunggal, kita hendaklah menggunakan formula SUKAT, iaitu subjek dan predikat. Di sini kita lihat satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal ada berapa subjek dan predikat? Iaitu satu subjek dan satu predikat. Okey, seterusnya inilah tajuk utama kita dalam tata bahasa kita pada hari ini, iaitu ayat majmuk. Apakah ayat majmuk? Mari kita lihat. Okey, ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih ayat tunggal. Maksudnya di situ ada dua ayat tunggal atau lebih. Tapi hari ini kita akan belajar untuk mengenal pasti hanya dua ayat tunggal sahaja. Okey, ini boleh rujuk buku teks awak juga. Tengok pada contoh. Contohnya, ayat yang pertama, di sini ada dua ayat tunggal. Dapat lihat ya slide cikgu. Okey, ini ayat pertama ialah Zara mengemas rumah. Ayat yang kedua, Ibu Zara mengemas rumah. Nampak tak di situ boleh menggabungkan ayat. Maksudnya gabungan ayat. Ayat majmuk ialah gabungan ayat tunggal. Dua ayat tunggal atau lebih. Di sini terdapat dua ayat tunggal. Kita akan menggabungkan dua ayat ini menjadi satu ayat. Okey, kita lihat ya. Zara mengemas rumah, Ibu Zara mengemas rumah. Nampak tak? Dekat mengemas rumah. Ianya ayat yang sama kan? Kita boleh menggabungkan sahaja. Jadi kita kena perlukan satu kata hubung untuk menggabungkan dua ayat ini. Di sini kata hubung yang sesuai ialah dan. Itu dan ialah kata hubung ya. Kita menggabungkan Zara dengan Ibu Zara. Jadi hasilnya ialah Zara dan ibunya mengemas rumah. Okey, yang ibunya kita tak kata Ibu Zara, Zara dan Ibu Zara. Kita ubah ya, ibunya mengemas rumah untuk mencantikkan lagi ayat tu. Okay, jadi di sini kita dapat lihat kita perlu menggunakan kata hubung untuk membina ayat majmuk. Dan yang kedua, kita dapat lihat kita buang predikat ayat yang kedua. Ayat kat sini, ayat yang kedua, Ibu Zara mengemas rumah. Kita tak ulang semula mengemas rumah tu.
predikat di situ kita tidak mengulanginya. Jadi di sini ini terhasillah Zara dan ibunya mengemas rumah. Itu ialah dikira sebagai ayat majmuk. Rasa mudah bukan? Okey, mari kita lihat seterusnya. Contoh seterusnya. Okey, ini boleh rujuk buku teks ya. Seperti biasa cikgu ingatkan, sila rujuk buku teks. Sambil-sambil awak dengar apa yang cikgu terangkan, sambil itu awak baca tajuk yang awak belajar hari ini. Iaitu, boleh saya bantu ibu? Okey, tengok pada tata bahasa ni. Tengok dia punya arahan dia. Sudah beberapa hari Sinki di dapur rumah Zara tersumbat. Zara mencari maklumat daripada internet untuk membantu ibunya, Puan Zurah. Itu ialah penerangannya. Apa yang berlaku dekat raja-raja semua ni? Apa yang berlaku dekat gambar-gambar semua ni? Di sini ada terdapat berapa gambar? Ada 5 gambar. Okey, kita lihat kepada gambar yang pertama. Nampak tak Ibu Zara dengan Zara di situ? Zara ialah tudung kuning kan? Ibu Zara ialah yang memakai tudung merah. Kita panggil Ibu Zara Puan Zurah. Okey, ayat yang pertama di situ dia telah beri Puan Zurah menggunakan pelocok. Ayat yang kedua, Sinki di dapur Puan Zurah masih tersumbat. Ini dikira sebagai 2 ayat tunggal. Macam mana kita nak menghubungkannya? Menggabungkan 2 ayat ini menjadi 1 ayat, iaitu ayat majmuk. Kita lihat ya, kita boleh menggunakan kata hubung. Ini dah diberikan di situ kata hubungnya. Apakah kata hubung tersebut? Kata hubung tetapi. Betul. Jadi di sini kita menggabungkan kata hubung tetapi dengan ayat 2 ayat ini. Okey, jadi maka terhasillah ayat Puan Zurah menggunakan pelocok, tetapi Sinki di dapurnya masih tersumbat. Boleh dapat ya? Boleh faham? Yang dapur Zurah tu, Sinki di dapur Puan Zurah, kita ringkaskan ya. Jadi di dapurnya, tidak perlu untuk menulis kembali Puan Zurah, sebab di hadapan pada ayat yang pertama sudah dinyatakan Puan Zurah di situ. Jadi sudah pastilah Sinki di dapur itu milik Puan Zurah. Okey, boleh faham ya? Okey, kita pergi seterusnya kepada gambar yang kedua. Ya, gambar yang kedua di sini. Nampak tak gambar di situ? Puan Zurah. Puan Zurah tengah buat apa tu? Tengah mengajar Zara kah? Ataupun sedang melihat Zara kah? Kita lihat pada ayatnya ya. Ayat yang pertama, Zara melayari internet menggunakan tablet. Ayat yang kedua, Ibu Zara melayari internet menggunakan tablet. Nampak tak dekat predikat di situ? Apa predikatnya? Ia menggunakan tablet. Melayari internet menggunakan tablet. Itu ialah predikatnya. Apa pula subjeknya? Mestilah Ibu Zara dan juga Zara. Jadi, perbezaan apa yang terdapat pada 2 ayat ini? Zara dan Ibu Zara kan? Jadi, kita boleh menggabungkan Zara dan Ibu Zara. Jadi, kita nak guna kata hubung apa? Kata hubung dan. Dia dah diberi di situ, dan. Zara dan ibunya melayari internet menggunakan tablet. Maksudnya, kita tulis semula predikat ayat ini. Tapi tak perlu ulang lah. Tak ada Zara melayari internet menggunakan tablet dan Ibu Zara melayari internet. Itu ayat yang tidak gramatis, tidak cantik. Gramatis ini maksudnya tersusun, yang sistematik. Jadi kita nak menghasilkan ayat yang cantik dan juga mudah. Jadi kita perlu menggunakan kata hubung dan buang subjek, predikat pada ayat yang kedua. Itu gambar raja yang kedua. Mari kita lihat pada raja yang ketiga. Gambar yang ketiga.
sini ada lagi 3 lagi gambar ya. Kita lihat kepada gambar yang ketiga. Zara tengah buat apa tu? Boleh lihat gambar di situ? Okey, tengok pula pada ayatnya. Apakah ayatnya? Ayat yang pertama ialah Zara mengajak ibunya. Ayat yang kedua ialah Zara mencuba kaedah daripada internet. Nampak tak di situ? Subjek dan predikatnya berbeza bagi dua-dua ayat. Contohnya pada ayat yang pertama, subjeknya ialah Zara dan predikatnya ialah mengajak ibunya. Yang kedua, juga subjek Zara, predikatnya yang lain, iaitu mencuba kaedah daripada internet. Jadi macam mana kita nak sambungkan? Kalau sudah subjeknya yang sama, kita buang subjek bagi ayat yang kedua. Jadi, terhasilnya ayat Zara mengajak ibunya untuk mencuba kaedah daripada internet. Kita menggunakan kata hubung untuk. Sebab untuk menjelaskan sebab. Macam kenapa Zara mengajak ibunya? Kan? Jadi kita guna perkataan kata hubung untuk. Itu untuk gambar yang ketiga. Kita pergi kepada gambar yang keempat. Nampak tak di situ? Ibu Zara dengan Zara di dapur. Di sinki kan? Ayat yang pertama, Zara berjalan ke arah sinki. Yang kedua, Zara membawa serbuk penaik. Nampak tak Zara sedang pegang serbuk penaik di situ? Zara yang pegang tudung kuning tu, pegang pula yang pakai tudung kuning. Nampak tak dia sedang membawa serbuk penaik, yang kotak kuning tu. Jadi kita macam mana nak sambungkan ayat tu? Kita menggunakan kata hubung sambil. Jadi macam mana kita nak membina ayat itu? Lihat ya pada subjek dan predikat ayat pertama dan kedua. Zara berjalan ke arah sinki sambil membawa serbuk penaik. Sebab subjeknya dah sama. Maksudnya Zara juga yang berjalan, Zara juga yang membawa serbuk penaik tu. Jadi kita buang subjek bagi ayat yang kedua. Jadi kita hanya tulis subjek ayat pertama dan kita gabungkan predikat ayat pertama dengan ayat yang kedua. Jadilah Zara berjalan ke arah sinki sambil membawa serbuk penaik. Itu untuk gambar yang keempat. Kita lihat pula kepada gambar yang kelima. Lihat pada gambar yang kelima. Zara memasukkan serbuk penaik ke dalam lubang sinki. Ayat yang kedua, Ibu Zara mencurahkan cuka. Kita dapat lihat di situ ada kata hubung manakala. Ini dah diberi di situ perkataan manakala. Jadi macam mana kita nak gabungkan ayat tu menjadi ayat majmuk? Kamu boleh teka? Boleh cuba tak? Bagaimanakah? Macam ni ya. Zara memasukkan serbuk penaik ke dalam lubang sinki manakala ibunya mencurahkan cuka. Boleh sahaja kamu nak tulis Ibu Zara, tapi macam agak tiba kita ulang semula. Kita tahu ibu itu ialah Ibu Zara, bukan ibu orang lain. Jadi kita ringkaskan sahaja, sambungkan ibunya. Jadi apakah ayat penuhnya? Ayat majmuknya. Zara memasukkan serbuk penaik ke dalam lubang sinki manakala ibunya mencurahkan cuka. Jadi itu sahaja daripada buku teks ni, daripada latihan ni. Kamu semua dah faham ke tentang ayat majmuk? Bagaimana nak menggabungkan, bagaimana nak menggunakan kata hubung yang sesuai. Lihat pada situasi ayat, jenis ayat itu. Jadi daripada kelima-lima gambar ini dan juga ayat-ayat yang ditunjukkan, cuba teka ada berapa kata hubung di situ yang diberi.
ada? Ya, 5 lah kan? Dah gambar rajahnya pun 5. Okey, jadi apakah kata hubung yang pertama? Dan. Yang kedua? Ya, tetapi. Yang ketiga? Untuk. Yang keempat? Sambil. Dan yang kelima? Manakala. Okey, jadi itu kamu juga dapat belajar kata-kata hubung. Kelima-lima kata hubung tersebut. Selain daripada awak belajar untuk membina ayat majmuk. Dan juga tahu apa maksud kata majmuk, ayat majmuk ni. Kan? Jadi, kamu dah tahu jenis-jenis kata hubung dan juga macam mana nak membina ayat majmuk. Okay, mari kita teruskan dengan latihan kita. Cikgu nak awak faham lagi kata majmuk ni. Ayat majmuk. Okey, lihat pada di sini, nampak tak di situ? Dia ada melabel ayat tunggal 1 dan ayat tunggal 2. Dan ada ruang kosong di situ. Itu ialah kata hubung. Sebab di sini yang bezanya daripada buku teks tadi, ini tidak ada perkataan. Tidak ada perkataan kata hubung. Kan? Jadi kamu cuba teka apa kata hubung yang sesuai pada ayat ini. Okey, lihat pada ayat tunggal yang pertama dan kedua tu pada soalan yang pertama. Okey, ayat tunggal pertama. Pada soalan pertama, kucing itu mengiau. Sebab apa dia mengiau? Okey, lihat pada ayat tunggal kedua. Kucing itu lapar. Jadi macam mana kita nak gunakan kata hubung yang sesuai? Apakah kata hubung yang sesuai di situ? Kucing itu mengiau. Kata hubung apa yang sesuai? Kata hubung kerana. Kucing itu mengiau kerana lapar. Ataupun kerana ianya lapar. Perkataan ia untuk digunakan pada haiwan ataupun objek. Jadi, kucing itu mengiau kerana lapar. Itu ayat majmuknya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Ayat tunggal pertama. Nita tinggal di Taman Kelisa. Ayat tunggal kedua. Dania tinggal di Taman Kelisa. Nampak tak kat situ? Dekat predikat kedua-dua ayat, predikat yang sama. Betul tak? Kan? Dua-duanya Nita dan Dania ni tinggal di Taman Kelisa. Jadi kata hubung apa yang sesuai untuk ringkaskan ayat ni? Jadi satu ayat sahaja. Kita guna kata hubung. Ya, kita guna kata hubung dan. Nita dan Dania tinggal di Taman Kelisa. Jadilah satu ayat majmuk. Okey, kita lihat kepada soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Ayat tunggal 1. Amir melayari internet. Ayat tunggal kedua. Amir mencari maklumat terbaru. Di sini subjek yang sama iaitu Amir. Pada kedua-dua ayat kan. Pada predikat sahaja yang berlainan, yang berbeza. Jadi, nak guna kata hubung apa? Sebab di sini nampak di situ, kita dapat jelaskan kenapa Amir melayari internet. Ayat tunggal kedua, Amir mencari maklumat terbaru. Kita guna kata hubung untuk. Amir melayari internet untuk mencari maklumat terbaru. Boleh dapat ya? Okay, jadi itu ayat majmuk yang ketiga yang kita bina pada hari ini berdasarkan latihan yang kedua ini. Okey, selepas kita bina ayat menggunakan kata hubung, meneka kata hubung yang sesuai, mari kita bezakan ayat majmuk dengan ayat tunggal. Okey, saat tadi cikgu dah imbas kembali kepada awak kalau ayat tunggal ada satu subjek dan satu predikat kan? Macam tadi, kalau ayat majmuk pula ada
ada setengah ayat yang mempunyai 2 subjek, kan? Macam soalan yang ni tadi, Nita, Dania. Nita dan Dania. Maksudnya 2 subjek yang berbeza. Tapi kita gabungkan. Dan juga ada yang 2 predikat yang berbeza. Contohnya macam soalan yang ketiga ni, yang Amir melayari internet, Amir mencari maklumat terbaru. Dia punya predikat ialah pada ayat tunggal pertama, melayari internet. Itu predikat pertama. Predikat kedua ialah mencari maklumat terbaru. Tapi subjeknya yang sama, iaitu Amir. Amir juga yang melayari internet. Amir jugalah menggunakan internet tu untuk mencari maklumat terbaru. Jadi kita guna kata hubung untuk. Boleh faham? Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan. Kita buat pembezaan. Kita buat perbandingannya. Okey, di sini awak cuba teka, nyatakan ayat berikut sama ada ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Okey, lihat pada ayat yang pertama, Abu gemar makan nasi lemak dan mi sup. Apakah ayatnya itu? Adakah ianya ayat tunggal ataupun ayat majmuk? Cuba teka. Ini ialah ayat majmuk. Kerana apa? Sebab apa? Sebab ada, nampak tak di situ, ada kata hubung dan. Maksudnya, kalau kita pecahkan ayat ni, dia akan menjadi Abu gemar makan nasi lemak. Itu ayat tunggal pertama. Ayat tunggal kedua pula, Abu gemar makan mi sup. Jadi kita gabungkan guna kata hubung dan, menjadilah ayat Abu gemar makan nasi lemak dan mi sup. Okey, kita pergi pula kepada ayat yang kedua. Syakila pergi ke kelas tuition. Ada berapa subjek dan predikat di situ? Ada satu sahaja subjek, kan? Predikat pun satu. Jadi, apakah ia? Ayat tunggal ke ayat majmuk? Ayat tunggal. Syakila pergi ke kelas tuition. Syakila, subjeknya, pergi ke kelas tuition ialah predikatnya. Okey, ayat yang ketiga pula kita lihat di situ, dia memberitahu bahawa kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Apakah subjeknya? Dia. Predikat memberi tahu kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Cuba teka, apakah kata hubung di sini? Apakah kata hubung pada ayat yang ketiga ini? Ya, kata hubung bahawa. Jadi di sini kita dapat lihat ayat ni digabungkan menjadi satu ayat. Ayat yang pertama, dia memberitahu. Ayat yang kedua, kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Jadi kita guna kata hubung bahawa untuk ringkaskan ayat tu jadi satu ayat. Kan? Sebab ayat tunggal dia memberitahu. Ayat tunggal pertama, dia memberitahu. Beritahu apa? Jadi kita gabungkan guna kata hubung. Gabungkan dengan ayat tunggal yang kedua itu, iaitu kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Jadi, ayat majmuknya ialah dia memberitahu bahawa kakaknya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara. Jadi, ini ialah ayat majmuk sebab ada menggunakan kata hubung. Lagipun ada dua ayat tunggal, kan? Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua kerana mendengar penerangan guru dalam video kali ini, dalam rakaman hari ini.
Apa-apa soalan boleh tanya ya pada grup Telegram ataupun WhatsApp cikgu secara personal. Cikgu akan menjawab sehabis baik untuk awak lebih faham lagi. Dan untuk tugasan hari ini, kerja sekolah hari ini, cikgu akan berikan dalam grup Telegram ya. Selamat mencuba dan selamat menjawab latihan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.